Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kali ini sekali lagi Allah mempertemukan kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-71 sehingga ayat ke-77 dari surah Ali Imran. Sebelum itu, bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 59. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi di layar masing-masing. Jadi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin menyapa dan menjawab salam kepada semua yang memberi salam daripada awal sehinggalah di pertengahan dan juga di akhir nanti mungkin ada yang terlewat masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat ini rahmati Allah kerana tidak jemu-jemu untuk bersama dengan kita dalam perjalanan ini. Kerana sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah satu proses. Terima kasih kerana bersama kami dalam proses perjalanan ini, insya-Allah. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita. Alhamdulillah, kita ada Azri Araya, Syarina Osman, Mat Aris, Siti Ramlah, Rohizah Nur Ain,
Rasimah, Syarina, Syarifah, Umi Kalsum, Mardiah, Nur Azman, Warsina, Sarina, Akim, Rasimah, Syahbanun, Ana Unggul, Fatimah, Nenda, Ain Hamzah, Rohizah, Nur Hisham, Zakaria, Dila Fadilah, Hazizah, Nur Ashikin dan ramai lagi yang saya tak dapat sebut semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Jadi diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat. Kita masih lagi di awal ini. Jangan ada lemah-lemah pula nak mengaji ni. Kena semangat insya-Allah. Sebelum itu saya nak minta sama-sama, boleh tak sahabat-sahabat yang bersama dengan Allah, yang di dalam bersama dengan saya kali ini, insya-Allah kita tekan button share, kita kongsikan dahulu sebelum kita memulakan pelajaran. Moga-moga Allah mengurniakan kita pahala berkongsi ilmu, dan moga pahala itu berterusan bukan sahaja sepanjang hidup kita, tapi setelah kita meninggal dunia insya-Allah. Kalau orang beramal dengan ilmu yang kita kongsikan, insya-Allah kita akan berterusan menerima pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehinggalah yaumul akhirah. Baik, kita tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke dalam bacaan isti'azah. Seperti biasa, di awal bacaan ayat kita mulakan dengan isti'azah. Lafaznya biar betul. A'u, bukan a'u dan juga bukan a'u. Ramai orang confuse di depan ini. Kenapa? Hamzah dengan ain itu dia tak dapat sebut dengan jelas. Hamzah makhrajnya di bawah ini, ain makhrajnya di atas ini. Dia hampir-hampir begitu. A dengan a, dengan nak sama tapi ada beza. A'u, zu di hujung lidah. Billah dibaca nipis kerana datang sebelum lafzul jalalah itu baris kasrah. 2 harakat. Himinasyaitonir rajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk kepada ayat ke-71 surah Ali Imran. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Mungkin ada teman-teman yang tak ingat nama hukumnya, tak apa. Saya bagi tips yang mudah nak ingat. Apa dia? Kalau nampak ada tanda mat datang sebelum dia datang di bawahnya huruf mat. Ini tanda mat macam ombak itu. Kalau ada bawah dia, sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran alif kecil, waw kecil ataupun ya kecil, bacalah 4 atau 5 harakat. Lam bari atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Alif lam qamariyah di sini. Kitabil limatal ma, nak ketal itu jangan lambat. Ma bukan ma, jangan luas ya. Bisunal, nun bari atas terus naik di atas lam di sini. Alif lam qamariyah sekali lagi. Haqqabil bil bukan bil. Ramai orang baca bil. Ba baris bawah bila bertemu lam bunyinya bil, bukan bil. Mesti diperbetulkan. Batili wa taqili, ta baris bawah ti, bukan ti. Kalau kita baca batili wa tak, itu jadi huruf ta. Yang kita nak cari sebutannya di sini adalah ti. Batili wa tak, ada hamasnya, bunyi angin di sini. Kaf bertanda mati ataupun sukun. Tumunal haqqa wa qa, nak ke wa itu jangan lambat, Sebab itu saya bagi tahu, selalu saya pesankan bila baca Al-Quran, mata bergerak dahulu, mulut ikut di belakang. Wa taktumunal haq, mulut sebut haq, qaf bari atas bersabdu, itu kita dah nampak dah. Jadi mata terus turun di bawah. Kita nak tengok dia nak masuk waw bari atas. Haq qawa'an, barulah dia jadi tak lambat. Kalau tidak jadi haqqawa. Sebab apa? Kita nak bergerak mata kita daripada ujung ni nak masuk ke permulaan baris yang seterusnya itu, dia mengambil sedikit masa. Jadi sebab itu mata kena bergerak awal. Di sini ikhfa 2 harakat. Asalnya hamzah bari atas bertemu nun bunyi an. Tapi bila datang ta, jadi hukum ikhfa hakiki, disembunyikan bunyi nun matinya itu di belakang ta dengan kadar 2 harakat. Bukan wa'an. Kalau baca wa'an jadi bunyi izhar, bunyi jelas. Salah ya. Wa'antum, bukan tum. Jangan baca tum di sini, baca tum. Dengan hukumnya izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Terus sempurnakan bunyi tum dan langsung masuk
ta'lamun. Dan diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Di sini ma'arik li sukun. Jangan pula kita waqaf dengan ta'lamun. Itu salah ya. Sekurang-kurangnya ta'lamun. Cuba dengarkan. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Baik, begitulah bacaannya. InsyaAllah sekejap lagi kita nak baca balik daripada awal 71 hingga 77. Sekarang kita nak lihat satu persatu ayat dahulu ya. Diharap sahabat-sahabat stay fokus ya. Yang mana yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa pengerasnya seperti biasa, tekan button share. Dan juga saya nak minta mungkin teman-teman ya, yang mana yang tidak keberatan untuk tolong menulis poin-poin yang saya kongsikan ini di ruangan komen, bukan saja untuk teman-teman kita yang mungkin join kita lewat, juga untuk menguatkan ingatan kita tentang apa yang sedang kita pelajari insya-Allah, supaya keberkatannya berlebih-lebihan dengan kita berusaha lebih keras ataupun berusaha lebih bersungguh-sungguh. Baik. Wa qala la bari atas terus naik di atas ta di sini. Ta'ifatum. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya ta tanwin di depan bunyi tun, tapi bila datang mim jadi hukum idgham bi gunnah. Apa maksudnya? Masuk beserta dengung 2 harakat. Tum, dengung, jangan lupa 2 harakat di situ, barulah masuk min. Di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi iaitu nun mati yang ada tanda mati. Di dalam Al-Quran mungkin yang baru bersama dengan kita, saya nak bagi tahu ialah dalam Al-Quran ada nun mati yang tak ada tanda mati. Contohnya seperti di sini. Nun matinya kosong. Tapi ini juga nun mati. Ini juga nun mati. Tetapi nun mati ini ada tanda. Menunjukkan ini hukum izhar halqi. Selepasnya confirm datang huruf izhar. Iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan gha. Baik. Bila huruf izhar halqi bunyi saja min. Jangan dipanjangkan. Terus masuk. Ahlil kita lil, lam baris bawah bertemu lam, lil bukan lil. Jangan ramai orang baca ahlil, bukan ahlil tetapi ahlil. Kita ta bukan ta, jangan nganga mulut luas, nanti bunyi kemelayuan itu. Kita bi aminu billadzi, bil bukan bil, billadzi zi di hujung lidah. Zi dibacakan 4 atau 5 harakat. Unzil, ikhfa di sini 2 harakat. Kalau di sini tadi izhar, di sini ikhfa 2 harakat. Jangan lupa. Unzila 'alal ladzi, zi di hujung lidah. La amanu wajhan, waj ada pantulan di situ. Hannaha, han dengungkan di sini wajibul gunnah. Kalau teman-teman jumpa nun ataupun mim yang bertanda sabdu, jangan lupa dengungkan ia dengan 2 harakat kadar panjangnya. Ya. Nahari wak ada hamasnya, bunyi kaf yang bertanda mati. Kaf ataupun ta kalau ada tanda mati asli dia ada bunyi angin sikit. Wak ataupun wat gitu ya. Furu akhirahu. Ini sambungan ya. Ada dibacakan 2 harakat. Wa antum ta'lamun. Maaf, di sini akhirahu di segi ayat ini ya. Kita tengok daripada sini. La'allahum izhar syafawi. Kemudian yarji'un. Ra di sini dibacakan tebal. Jangan kita baca yarji'un, yar itu tak betul. Yang betulnya yar. Jadi begitulah ra dibaca tebal. Ya, di sini dibaca tebal. Ji'un dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba dengarkan. Kalau sahabat-sahabat merasakan ayat ini terlalu panjang, insya-Allah kita akan cari tempat waqaf yang sesuai sekejap lagi dan kita ibtidak balik. Wa qala
ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu. Saya waqaf di situ. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas, ya, jadi boleh berhenti di situ. Kita ambil daripada unzila 'alal ladzi. Unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah. Saya waqaf di situ. Ya, mungkin ada teman-teman kita yang bersama dengan kita belajar ini nafas tak sampai. Yang mana yang nafas sampai terus sambung akhirahu la'allahum yarji'un. Ya. Yang mana yang tak sampai waqaf di situ, ambil daripada wakfuru. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Boleh? Macam mana? So far okey ke tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Kalau boleh ikut, insya-Allah kita cuba dengarkan sekali lagi. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu. الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Baik, okey. So far macam mana? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share. Jika sahabat-sahabat, kalau boleh saya dapatkan sedikit macam mana responnya. Sahabat-sahabat boleh belajar sesuatu ke tidak ke? Kalau rasa sesuatu dapat dipelajari, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, supaya saya terus bersemangat. Kita teruskan bacaan ayatnya pada ayat yang seterusnya. Wala tu'minu. Wala, la dibacakan dua harakat. Wala, la. Macam tu saja. Jangan nganga luas. Wala, wala. Itu bunyi Melayu. Itu tak nak. Kita bacalah Al-Quran itu seperti mana ia diturunkan. Warattilil Quran tartila dalam Al-Quran kata. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yakni dengan tepat dari segi tajwid makhrajnya. Makhrajnya iaitu makhraj Arabi lah ya. Wala, bukan wala. Gitu tak mau. Wala tu'minu. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Illa, il, bukan il. Ramai orang baca illa, bukan illa tapi il. Hamzah baris bawah bunyi i, bukan bunyi a bunyi i. Jadi illa liman. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Liman, asalnya mim baris atas bertemu nun bunyi man. Tapi bila datang ta, 5 2 harakat. Tabi'a dinakum. Kum di sini jangan baca kum. Ramai orang baca dinakum. Bukan dinakum tetapi dinakum. Qul in. Didengungkan di sini wajibul gunnah, nun bersabdu. Nal, nun baris atas terus naik di atas lam. Sebab tu saya bagi tahu mata kena bergerak cepat. Qul, mulut sebut qul, mata dah nampak dah inna. Jadi, tak perlu tunggu situ lagi. Kita tengok nun baris atas tu dia nak masuk apa? Dia nak masuk lam. Jadi, cepat-cepat. Qul innal. Jadi, dulu gitu. Kalau lambat bergerak, dia akan jadi Qul innal. Oh, rupanya masuk ke lam. Jadi, lambat. Lambat. Itu tak mau. Salah nanti. Innal huda hudallah. Di sini, da baris atas terus naik di atas lam yang bersabdu. Di situ dibacakan dengan tebal. Lafzul jalalah datang sebelumnya baris fathah dengan kadar 2 harakat. Walaupun di sini kita nampak lam yang kedua itu baris fathah, tetapi dibacakan dengan 2 harakat. Hudallahi ay. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya an yu'ta,
Tapi bila datang nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Nun mati dalam idgham bi gunnah tidak diberikan tanda mati. Dia tulis nun tu kosong saja. Terus bacanya masuk dengan dengung. Dengung itu apa? Dengung itu suara ataupun bunyi yang lahir dari khayshum. Khayshum itu daripada hidung. Iaitu keluar daripadanya huruf nun ataupun huruf mim yang lembut, yang sedap didengar. Kalau kita bunyi ai, itu kita dah masuk tapi dengung tak ada. Dia mestilah ai, dia sampai ke hidung itu bunyinya itu. Ai, tapi bukan sengau bukan sengau. Kalau sengau tu jadi ai, itu tak mau. Itu salah pula Dia mestilah ai, dua harakat jangan tinggal. Idgham bi gunnah dibaca dua harakat. Kemudian yu'ta dibacakan 4 atau 5 harakat. Ahadum, ha pedas di situ. Ahadum, idgham bi gunnah sekali lagi di sini, tanwin bertemu mim dibacakan dengan 2 harakat. Sa hurufnya di hujung lidah. Sahabat-sahabat, kalau boleh saya nak tunjukkan di sini. Baik ya, sahabat-sahabat lihat lidah ini di hujung lidah itu mesti keluar. Mis. Kalau lidah tak keluar jadi mis. Itu jadi huruf sin. Huruf sin. Yang kita nak cari di sini huruf sa. Mis, bukan mis ya. Mislama. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Utitum. 2 harakat, 2 harakat. Tum, bukan tum. Jangan baca utitum. Ramai orang baca tum ya. Yang betulnya adalah tum. Au, muncungkan yuhajju. Di sini dibaca 6 harakat. Baik. Nama hukumnya mak lazim kalimi musakhal. Kalau teman-teman tak ingat, saya nak bagi satu tip yang mudah, iaitu bila sahabat-sahabat lihat ada jumpa tanda mat macam ombak itu, datang selepasnya huruf yang bertanda sabdu, bacalah dengan 6 harakat. Macam kita baca dalam surah Fatihah tu kan. Waladdallin. Dallin itu dibaca 6 harakat. Siapa yang sebelum ni baca surah Fatihah, dallin itu tak cukup 6 harakat, tak tepatlah. Tak tepat. Kesalahan itu dia panggil kesalahan qafi. Kesalahan qafi. Baik, nanti insya-Allah kita bincangkan apakah jenis-jenis bentuk kesalahan waktu baca Al-Quran. Tapi yang paling sahabat-sahabat kena jaga, jangan lakukan kesalahan jali. Kesalahan jali itu apa? Tertukar baris ataupun tertukar huruf. Kerana hukumnya haram. Kalau kita baca dalam Al-Quran, tertukar baris atau tertukar huruf, hukumnya berdosa. Kalau dalam solat, terbatal solat kita. Jadi hati-hati. Jadi oleh itu, untuk mengelak daripada kita tertukar huruf, tidak, sahabat-sahabat mestilah menguasai makhraj huruf dengan betul. Contoh macam huruf sa tadi saya beritahu kan. Mis, patutnya mis, kita baca mis. Jadi tertukar huruf lah. Jadi oleh itu, betulkan makhraj. Yang mana yang nak mempelajari makhraj huruf dengan betul, insya-Allah di akhir bacaan ayat nanti saya akan beritahu bagaimana untuk dapatkannya. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran insya-Allah. Ya, di sini dia baca 6 harakat. Au yuhajjukum, izhar syafawi. Bunyi saja kum terus masuk. Ikhfa di sini 2 harakat. Rabbikum. Rabbikum, bukan rabbikum tapi rabbikum. Ya, jangan dipanjangkan pula di sini. Jangan pula kita baca rabbikum. Itu salah. Dia mestilah waqafnya rabbikum. Dah, itu saja. Kemudian terus di sini ada tanda waqaf qili, qaf lam ya ini. Jadi di sini afdal diwaqafkan, terus kita ibtida. Qul in, didengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nal, nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Fad, dad, makhrajnya di tepi. Makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah ini, sahabat-sahabat kalau boleh lihat, tepi lidah ini sama ada tepi sebelah kanan ataupun tepi sebelah kiri, bawakan ke sisi. Kalau ke kanan, bawakan ke kanan. Kalau kiri, bawakan ke kiri. Bawakan ke kiri, ke tepi. Ke tepi, insya-Allah. Baik. Fad gitu ya. Jangan baca faz jadi huruf
lain nanti ya. Makhraj kena betul. Fadla biyadillah. Di sini kena baca nipis lafzul jalalah. Di sini lafzul jalalah perkataan Allah kita baca tebal. Hudallah. Di sini kita baca biyadillah. Jangan biyadillah. Di sini siapa baca tebal salah lah ya. Kena baca nipis di situ. Biyadillah dengan 2 harakat. Yu'tihi mai. Di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengan 2 harakat. Kemudian yasha. Hamzah itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Cuba dengarkan. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadun misla ma utitum. Baik, kalau waqaf di situ ambil daripada ayyuta. Ayyuta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Baik, begitulah. So far macam mana? Okey ke tak boleh? Okey ke tak okey ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, boleh tak sahabat-sahabat saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita tanamkan rasa kasih dan sayang di dalam Al-Quran. Moga-moga Al-Quran menjadi sahabat dan peneman kita bukan sahaja di dunia, malahan juga di akhirat insya-Allah ya. Baik, yang belum lagi menekan button share, sekali lagi saya harap teman-teman ya, tolong dan terima kasih Syah Banun, tolong tulis poin-poin Intan Sumaya, Hasnah, Zainab, Rozita, Azri, Syah Ishak, Nenda dan ramai lagi teman-teman yang lain ya yang tolong tulis. Terima kasih, semoga Allah membalas jasa dan budi baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kemudian kita lihat ayat ini waqaf qaili dan terus sambung wallahu hu nak ke wa jangan lambat ya. Wasi'un alim. Ditutupkan akhirnya mulut tu dengan rapat baru sempurna bunyi mim. Kalau mulut tak tutup rapat nanti dengar macam huruf nun nanti. Alim. Itu jadi bunyi nun. Alim. Tetapi di akhir baru tutup mulut. Jangan tutup awal. Contohnya alim. Itu tak betul. Dia lalu ikut ya dulu. Alim. Baru akhirnya tutup mulut. Kalau kita tutup mulut daripada awal jadi alim. Itu tak betul. Cuba dengarkan. Wallahu wasi'un alim. Baik. Di sini sahabat-sahabat perasan tak? Tanwin 2 di depan ini macam 99. Ini macam 69. Ini menunjukkan hukum ini yang hukum berbeza. Di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi dalam Al-Quran Asam Usmani, tanwinnya dituliskan macam 69. Manakala hukum ikhfa, idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah, tanwinnya ditulis macam 99. Tengok selepasnya datang huruf apa? Huruf ya. Jadi kalau baca wasol, kalau sahabat-sahabat panjang nafasnya nak baca sambung terus pun boleh. Jadi contohnya kena baca wasi'un alimun terus sambung di situ. Tapi di sini jangan pula dengungkan. Di sini jelaskan saja kerana hukum izhar. InsyaAllah sekejap lagi kita baca balik daripada ayat 71 sehingga 77. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu. Kemudian terus sambung. Yahtassu birahsu. Bukan su. Jangan baca tassu bihi. Kalau baca tassu jadi huruf sin nanti. Di sini huruf sad baris depan. Su. Yahtassu birah. Ha pedas.
Jangan baca birah, tapi birahmatihi. Dibacakan 2 harakat. Man yasha. Hamzahnya dijelaskan, diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf, dan kemudian terus ibtida'. Wallahu dhul di ujung lidah, dhul naik terus di atas lam. Fad saya bagi tahu tadi di tepi, saya dah tunjuk dengan saya tunjuk gigi tadi itu. Bagi yang baru pertama kali, saya nak bagi tahu sekali lagi, makhraj huruf dhad itu kena betul di tepi lidah. Kita bawakan ke tepi kiri, bawa ke kiri, tepi kanan bawa ke kanan. Baik. Fadlil azim. Cuba dengarkan. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Baik, huruf dhad pula, huruf ni makhrajnya di mana? Makhrajnya di depan hujung lidah ini, macam huruf zal tadi itu dibawakan ke depan dha, zu. Azim, bunyinya begitu. Baik, so far macam mana sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat? Berikan thumbs up dan heart, insya-Allah. Kita nak teruskan bacaan ayat kita. Kita nak teruskan pengajian kita. Yang baru bersama dengan kita, jangan lupa kita sekarang berada dalam surah Ali Imran ayat 71 hingga 77. Saya mohon sahabat-sahabat untuk menekan button share. Kita kongsikan dengan orang yang tersayang. Kita sayang suami kita, kita nak suami kita jadi baca Al-Quran dengan baik, supaya dia lebih berkeyakinan jadi imam untuk keluarga kita. Biasalah dalam musim PKP ni, walaupun telah diberikan sedikit kelonggaran, jadi mungkin kita masih lagi bersama dengan ahli keluarga di rumah. Kita nak suami kita jadi imam, baca Al-Quran dengan lebih yakin, ataupun membimbing kita buat tadarus dalam rumah kita. Suami baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar, mak ayah baca, anak-anak dengar, anak-anak baca, ibu ayah cek bacaan dan sebagainya. Jadi kita belajar, insya-Allah satu keluarga, insya-Allah kita dapat tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita share dengan mereka yang mana belum lagi menekan button share. Baik, kita teruskan bacaan ayatnya pada wa min ahlil kitab. Wa min izhar halqi di sini jelaskan saja, bunyi min terus masuk. Ahlil kitabi man izhar halqi. Bunyi saja man terus masuk. Ikhfa di sini, ikhfa hakiki 2 harakat. Beza ikhfa dengan izhar, nampak tak? Nun mati izhar ada tanda mati, nun mati ikhfa dia kosong. Jadi ikhfa kena baca 2 harakat di sini. Inta baru masuk tak. Jangan baca man inta, itu tak betul. Dia kena baca man in baru masuk ta man. Di sini sekali lagi izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati. Di sini nun mati bertemu hamzah, di sini nun mati bertemu ha. Jadi huruf izhar halqi ada 6, saya bagi tahu tadi. Yang mana yang nak mempelajari balik hukum-hukum tajwid satu persatu, jangan ke mana-mana, insya-Allah di akhir nanti saya bagi tahu. Walaupun saya tahu sepanjang saya bagi tahu daripada awal tadi, banyak sangat perkara-perkara yang nak diingat pada satu-satu masa. Mungkin ada setengah yang menghadapi kesukaran nak mengingati. Jadi ada cara yang lebih mudah, insya-Allah. Saya berikan nanti selepas kita selesai membaca bersama-sama. Biqiu. Di sini nun mati bertemu ta, dibacakan ikhfa dengan tebal. Biqiu. Jangan baca biqi. Itu tak betul. Di sini dibacakan ikhfa yang tebal. Biqintari. Di sini tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya dibacakan dengan dengung 2 harakat. Baik, sahabat-sahabat perhatikan di tanwin bila bertemu ya ataupun bertemu idgham bi gunnah, yakni ya wa mim nun ataupun lam dan ra ataupun huruf ikhfa yang 15 itu, kalau baris di bawah ataupun di atasnya ditulis tidak selari. Nampak tak atas dengan bawahnya tidak selari? Kerana di sana ada baris 2 yang ditulis selari, itu menunjukkan hukum izhar. Di sini hukum idgham bi gunnah. Ri masuk terus beserta dengung 2 harakat. Yu'addihi dibacakan 4 atau 5 harakat. Ilaika wa min ilai, bukan ilai tapi lai. Ilaika wa minhum. Izhar halqi di sini. Di sini idgham mislain. Mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat.
Man, izhar sekali lagi. Ikhfa sekali lagi di sini 2 harakat. Ta, man, izhar halqi sekali lagi di sini. Hu bidinaril. Di sini idgham bila gunnah, tanwin bertemu lam. Idgham bila gunnah apa maksudnya? Masuk tanpa dengung. Asalnya bidinarin, ra tanwin dia 2 di bawah bunyi rin. Tapi bila datang lam, baca terus masuk tanpa dengung. Ril. Bidinaril la yuaddihi. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ilaika illa madum. Izhar syafawi di sini, mim mati yang ada tanda mati. Ta'alaihi qa. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ima. Bila waqaf, man menjadi ma. Namanya ma'iwat di sini. Man. Qa'iman jadi qa'ima bila waqaf. Cuba dengarkan. Wa min ahlil kitabi man ta'manhu biqintari yuaddihi ilaik. Saya waqaf di sini. Mungkin nak memberikan bantuan. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas. Kemudian ibtidak balik pada yuaddihi. Yuaddihi ilaika wa minhum man ta'manhu bidinarin la yuaddih. Kalau waqaf, kalau wasal dihi ya. Kemudian ambil daripada in ta'manhu. In ta'manhu bidinarin la yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Kemudian terus wasal, terus ibtidak pada dzalika bi annahum. Za di hujung lidah saya bagi tahu tadi makhrajnya di mana? Za, kalau kita sebut za itu jadi huruf zai ya. Yang betulnya zalika bi annahum dengungkan di sini 2 harakat. Hum izhar syafawi. Bunyi saja hum terus masuk. Qalu laisa alaina fil. Fa baris bawah terus masuk di atas lam. Sebab itu saya bagi tahu mata kena bergerak cepat. Kena tengok fa baris bawah tu dia nak masuk mana. Oh, dia nak masuk ke lam. Jadi cepat-cepat. Alaina. Mulut sebut na, mata dah nampak dah fa baris bawah. Terus tengok dia nak masuk ke mana. Alaina fil. Dia masuk ke lam ya. Dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul ghunnah. Mim sabdu. Ya itu ditekankan kerana bersabdu dengan kadar panjang 2 harakat. Nasabilu. Di sini dibacakan dengan dengung 2 harakat. Idgham bi ghunnah. Wa yaquluna 'ala Allah. Di sini lafzul jalalah dibaca tebal, datang sebelumnya baris fathah 2 harakat. Hil bukan hil tetapi hil. Ha baris bawah bunyi hi. Bila bertemu lam jadi hil. Kadhiba wa hum. Izhar syafawi. Bunyi saja hum terus masuk. Ya'lamun. Cuba dengarkan. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabilun. Yaqulun. Saya waqaf di situ. Mungkin nak membantu, mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas. Kemudian ambil daripada wa yaqulu. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Baik, alhamdulillah. Boleh? Kalau boleh, jangan lupa berikan thumbs up insya-Allah supaya saya terus bersemangat untuk kongsikan. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang tidak jemu-jemu untuk bersama dengan kita untuk di dalam satu perjalanan kita memperbaiki bacaan Al-Quran ini.
Kita ada Warsina Karta, terima kasih tolong tulis. Syahbanun, Badariah, Azri, ya, dan juga teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Dia tulis makhraj dha di hujung lidah dikeluarkan, dia kata 0.05 mm. Dia siap tulis panjang milimeter lagi, ya. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah memberkati dan memberikan ganjaran yang setimpal pada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin-poinnya. Baik, kita teruskan pada balaman. Baik, di sini ada jim kecil. Nak waqaf boleh, nak ibtida, nak wasal boleh. Bala kalau nak waqaf. Kalau nak sambung, balaman, balaman, itu nak wasal. Kalau nak sambung terus. Kalau nak waqaf, bala. Kemudian terus man awfa, man izhar halqi, bunyi saja man terus masa au. Awfa bi'ahdihi wattaqa, ta bersabdu, tekankan, ya. Wattaqa fa in, dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Nallah, di sini lafzul jalalah dibacakan dengan tebal 2 harakat. Hayuhib, ha besar, ya, di sini ha pedas. Hayuhibbul muttaqin. Cuba dengarkan. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Alhamdulillah. Baik. Di sini maafkan saya, ya, di layar yang saya tunjuk ini ada missing barisnya di sini. Muttaqin, ta itu baris atas, ya. Ada satu baris di situ. Kalau sahabat-sahabat buka Al-Quran nampak. Baik, kita teruskan. Dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Nalladzi, di hujung lidah. Na yashtaruna bi'ah, nak ke bi jangan lambat. Na bi'ahdillah, di sini dibacakan dengan nipis kerana datang sebelumnya baris kasrah 2 harakat. Hi wa aymanihim, izhar syafawi, bunyi sejahim terus masuk sa di hujung lidah. Samanan, di sini ikhfa dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan sifat isti'ala. Samanan qalilan, di sini izhar halqi lan kerana tanwin bertemu hamzah. Jelaskan saja tanpa dipanjangkan, terus masuk. Ulaika la khalaqa lahum, di sini kha, ya, di sini qa, beza kha dan qa, beza makhrajnya, ya. Selalunya khalaqa, selalunya orang dia akan confuse bila dua huruf ini. Jadi kalau teman-teman nak mempelajari makhraj huruf balik, nak belajar, nak cari ketepatan macam mana, insya-Allah di akhir nanti saya bagi tahu. Tunggu sehingga akhirnya. La khalaqa lahum, izhar syafawi, terus masuk fil akhirati wa la yukallimuhum, mim baris atas terus naik di atas lam, dibacakan tebal lafzul jalalah. Yukallimuhumullahu wa la yan, di sini dibacakan dengan ya, jangan ya, itu tak boleh, ya, dibaca tebal, ya. Yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim, izhar syafawi sekali lagi di sini. Terus masuk walahum azza, di hujung lidah. Bun, izhar halqi, bunyi saja bun, terus masuk alim. Jangan baca alim. Selalunya orang terkonfuse di antara yang mana satu alim, yang mana satu alim. Ya, yang ini alim, ya, hamzah bukan huruf ain, ya. Jadi sebutnya betul-betul. Kita dengarkan. Walaupun ini 3 baris, 1, 2, 3 ini, siapa yang boleh baca satu nafas, itu terbaik. Kalau tak boleh, cuba cari tempat yang sesuai untuk berhenti dan kemudian ibtidak balik. Cuba dengarkan. Innal ladzina
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai. Kemudian ibtidak balik. Wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Saya waqaf sekali lagi di sini untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman yang mungkin tak sampai nafasnya. Ya. Kemudian kita ambil daripada ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Kita berhenti lagi di sini. Mungkin sebab ada teman-teman kita yang memberikan komen sebelum-sebelum ini, dia kata, Ustaz, kalau ayat panjang sangat tu boleh tak bagi tahu macam mana nak berhenti-berhenti supaya lebih senang kami nak baca. Jadi diharapkan perkongsian ini dapat membantu teman-teman kita yang mungkin nafasnya tak sampai. Kemudian ibtidak balik pada wala yukallimuhumullah. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Mah wanti di situ. Kemudian wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Berhenti lagi di situ. Kalau tak sampai, kemudian ambil balik wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita nak baca balik sama-sama daripada awal ayat 71 sehingga ayat 77. Sahabat-sahabat dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan juga teman-teman yang belum lagi menekan button share, sekali lagi diharapkan dapat menekan button share. Siapa nak minum air, minum air. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Sekarang kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 71 hingga 77. Juga bagi yang saya maklumkan tadi, yang mana yang nak belajar balik makhraj huruf satu persatu agar tidak melakukan kesalahan jali yang boleh membatalkan solat, yang boleh menjadikan bacaan Al-Quran kita itu dapat dosa. Kita nak baca Al-Quran ini nak bagi dapat pahala, tapi kalau lakukan kesalahan jali, jadi dapat dosa. Jadi oleh itu, siapa yang nak mengelakkan kesalahan yang demikian, jangan ke mana-mana. Setelah kita habis baca ini, saya bagi tahu bagaimana kita dapat betulkan makhraj kita dan kita dapat belajar hukum-hukum tajwid satu persatu. Sekarang kita nak baca bersama-sama daripada isti'azah di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan perkongsian saya sebentar tadi dapat sedikit sebanyak memberikan nilai tambah, membantu teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Seperti mana yang saya maklumkan di awal tadi, kalau ada teman-teman yang nak mengikuti bacaan sambungan ayat daripada seterusnya surah Ali Imran ini sehingga kita khatam, bukan saja khatam surah Ali Imran, insya-Allah diharap teman-teman dapat istiqamah bersama dengan kita, sama-sama kita khatam Al-Quran sehingga akhir insya-Allah juzuk ke-30.
Jadi waktunya seperti biasa di page rasmi kita, page Facebook Fatihah, jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam, insya-Allah sahabat-sahabat boleh ikuti setiap hari. Dan juga insya-Allah yang mana sahabat-sahabat yang nak membetulkan makhraj huruf, nak mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu, saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi ahli cepat Quran. Kerana bagi mereka menjadi ahli cepat Quran, kita akan kirimkan ke rumah anda 2 buah buku, iaitu sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid, dan juga rakaman buku asas dan buku tajwid ini. Bukan saja kita bagi buku secara fizikal, bukan e-book, buku fizikal yang akan kita post ke rumah anda. Selain itu, kita akan berikan rakaman kedua-dua buah buku ini yang telah kita rakamkan. Rakamannya akan dapat boleh diakses melalui 2 jalan, iaitu melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group. Di dalam itu kita ada buat fail buku asas, buku tajwid, kemudian ada tajwid tambahan, dan juga kita berikan selain daripada rakaman 2 buah buku ini yang ada lebih daripada 150 video, sahabat-sahabat yang menjadi ahli Cepat Quran akan diberikan e-book nota ringkasan asas tajwid, dan selain daripada itu kami berikan konsultasi eksklusif kepada sahabat-sahabat yang menjadi ahli, dan juga on top of that sahabat-sahabat akan diberikan rakaman Al-Quran 30 juzuk. Jadi keseluruhannya sahabat-sahabat selain daripada dapat 2 buah buku akan diberikan hampir 800 video pengajian. Jadi insya-Allah kita belajar sebab ini merupakan proses, belajar ini merupakan proses. Dia tak boleh belajar hari ini esok terus pandai. Dia kena kita ulang dan ulang, insya-Allah. Diharap sahabat-sahabat yang mana yang berhajat untuk kami bimbing untuk memperbetul dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, marilah bersama-sama menjadi ahli cepat Quran. Yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Jadi insya-Allah boleh komen sekarang. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang kami kenakan. Yuran keahliannya hanya sekali sahaja seumur hidup. Jadi yang mana berhajat boleh komen sekarang. Dan juga di kesempatan ini saya nak maklumkan bagi teman-teman yang tinggal bersekitaran dengan Kuala Lumpur, insya-Allah bulan 7 nanti kita akan ada pengambilan baharu. Kita berikan pengajian sebulan secara percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Sahabat-sahabat tak perlu bayar yuran pendaftaran, tak perlu bayar yuran pengajian bulanan. Ini di center. Datang belajar, kita berikan sebulan secara percuma. Sama ada di Wangsa Maju ataupun di Ceras. Ini alamat kita di Wangsa Maju. Kalau nak mendaftar kerana tempatnya adalah Terhad, boleh telefon ataupun WhatsApp. Tapi kita prefer WhatsApp. Siapa nak daftar, boleh datang sendiri, boleh datang dengan pasangan ataupun datang dengan anak-anak, ataupun nak datang dengan kawan-kawan pun boleh. Tapi kena bagi nama dululah, kena daftar di nombor telefon dan WhatsApp yang kami berikan ini. Dan juga bagi yang nak menjadi ahli cepat Quran, tadi saya bagi tahu sama ada sahabat-sahabat nak kami bantu mendaftar ataupun sahabat-sahabat nak daftar sendiri, boleh pergi ke website cepatquran.com. Yang mana nak kami bantu untuk mendaftar ataupun ingin mendapatkan penjelasan lanjut, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah hari ini juga admin kami akan menjawab persoalan anda, insyaAllah. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran supaya ianya menjadi saksi kepada Allah di hadapan Allah nanti, yang kita sewaktu ketika di dunia dahulu telah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Selebihnya kita serahkan kepada Allah untuk menilainya. Baik, kalau ada soalan, insya-Allah saya nak menjawab soalan. Baik, terima kasih Syahidah Ahmad, dia kata nak jadi ahli. Ali Mamat juga, terima kasih. InsyaAllah admin kami akan bantu. Baik, ada yang tanya, kalau kesalahan itu tak disengaja dan tanpa disedari, macam mana Ustaz? Berdosa juga ke? Nur Hisham Zakaria. Baik, terima kasih Nur Hisham. Saya nak menjawab soalan Nur Hisham ini dulu. Macam mana kita baca Al-Quran, kita baca salah tapi kita tak sedar kita baca salah. Baik, situasinya begini. Kalau sahabat-sahabat dalam proses pembelajaran, kalau salah itu dimaafkan. Tetapi, kita tahu bacaan Al-Quran kita tidak sempurna, tidak perfect, tidak betul. Kita tidak ada inisiatif untuk nak belajar. Jadi, selagi mana kita tidak ada inisiatif, sedangkan kita tahu bacaan Al-Quran kita itu salah, bacaan Al-Quran kita itu tidak tepat, kita tahu bacaan Quran kita memang kita duk dengar khori-khori baca, aku baca bunyi macam lain. Kenapa dia ni khori ni baca bunyi macam lain? Maksudnya bacaan kita salah lah. Kita tahu, kita sedar, tapi kita bantai baca juga tanpa kita ada inisiatif untuk belajar meningkatkan bacaan.
Jadi bacaan itu merupakan haram dan berdosa. Tapi kalau kita dalam proses belajar, kita baca salah, itu diampunkan. Itu berbeza, ya. Orang yang dia tahu dia salah dan dia ada usaha untuk belajar. Waktu tu, sepanjang dia usaha untuk belajar, kalau dia baca salah, itu tidak berdosa. Tetapi kalau dia tahu bacaannya itu salah, tapi dia tak ada usaha nak belajar, dia nak baca juga. Dia nak baca juga. Contohnya, dia baca huruf sa jadi huruf sa. Huruf za jadi huruf za. Jadi dia macam-macam, dia tukar, ikut sedap dia aja. Itu hukumnya haram. Dan saya bagi tahu tadi, kesalahan baca Al-Quran ada dua. Lahnul jali dan lahnul khafi. Jali itu tertukar baris, tertukar huruf. Itu salah. Ya? Kalau lakukan dengan sengaja, itu berdosa. Haram. Kalau tak sengaja, kalau kita dalam proses pembelajaran, itu tidak dikira berdosa. Tetapi kalau kita tahu kita buat salah, tapi kita tidak ada betulkan. Contohnya kita baca surah Fatihah, waladolin, waladolin. Sepatutnya waladdah. Orang dah bagi tahu kita. Tak betul kita baca itu, tapi kita tak ada inisiatif untuk nak membetulkan. Jadi, ianya tertukar makhraj lah. Sepatutnya waladdah, kita baca waladdah. Jadi, sepatutnya huruf dhad, kita baca huruf dha. Itu salahkan tertukar huruf. Ya. Jadi, ambillah inisiatif untuk mengelak daripada terperangkap dalam melakukan dosa bila kita baca salah dalam kesalahan jali. Manakala kesalahan bentuk kedua, iaitu lahnul qafi, kesalahan panjang harakat. Contohnya waladhdallin itu kita baca sepatutnya 6 harakat. Tapi kita terlajak lebih sikit 7 harakat. Ataupun terkurang 5 harakat. Itu kesalahan yang tersembunyi. Tidaklah sampai haram, tapi makruh hukumnya. Makruh. Ya, kalau boleh elak, elaklah ya. Kena belajarlah. Dan contoh kesalahan qafi yang lain seperti dengung. Dengung, contohnya dengung tu dengung iqlab. Tapi kita dengung bunyi macam idgham. Dia lari sikit lah. Lari sikit. Dia tidak sampai haram tetapi makruh. Makruh. Jadi diharap saya menjawab soalan daripada sahabat kita yang bertanya, dan terima kasih bertanya. Ya, baik. Sekali lagi sebelum saya berakhir, yang mana yang berhajat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah selepas ini ada video berdurasi 2 minit. Apakah kelebihan-kelebihan yang bakal diperoleh oleh mereka yang menjadi ahli cepat Quran. Jadi boleh tonton ya video pendek tersebut selepas ini. InsyaAllah jangan lupa janji temu kita esok hari di waktu yang sama, ya, di hari yang sama. Setiap hari kita buat ya, untuk sambungan bacaan ayatnya, untuk sama-sama kita khatam Al-Quran. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya untuk kali ini. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang silap, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid.
konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.